Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sesi tanya jawab pagi Sabtu 30 hari bulan Oktober 2021 bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1443. Ini adalah merupakan siri yang ke-43. Alhamdulillah, khidmat kita kepada para pelajar sekalian, para penonton, setakat mana yang kita mampu lah. Boleh jawapan yang tak mampu tu saya akan kata tuan-tuan tanya ke pejabat mufti. Sebab mufti ni dia tidak kerja seorang, dia ada jawatan kuasa, dia ada ahli-ahli panel dia yang dipilih. Jadi mereka ada autoriti. Jadi kalau saya kata tuan tanya pejabat mufti, sekarang ni mudah, alhamdulillah. Pejabat-pejabat mufti pun nombor telefon boleh cari, email ada. Hantarlah. 14 pejabat mufti ada di Malaysia ni. Hantar boleh 5 pejabat dah. Ada yang tak jawab, ada yang jawab, ada yang cepat lambat dapatlah jawapan. Oh, dia kata tak boleh ustaz banyak-banyak. Tak boleh nak banyak-banyak. Jadi pening pula, yang ni boleh, yang tak boleh. Kita pilihlah pula. Baik. Soalan kita yang pertama, orang yang sudah muflis, sudah hilang pendapatan, bolehkah dia menerima zakat? Tajuk dianya, orang muflis terima zakat. Jawab dia, kita tak tahu status muflis yang diisytiharkan itu bagaimana. Sebab di Malaysia ni macam-macam sistem ada. Ada orang yang muflis atas kertas je. Bila dia tahu dia akan diambil tindakan oleh pihak mahkamah, dia tukar bila nama-nama. Aset dia sudah bertukar nama. Yang ni anak ni, yang ni anak ni. Bila mahkamah jatuhkan hukuman, harta-harta dia kena sita ataupun kena tahan, orang cari, tak ada dah harta dia. Dia kaya lagi, cuma diisytihar muflis. Sebab tak boleh pergi keluar negara contohnya. Maka kita mengatakan muflis yang bagaimana yang boleh terima zakat ini? Jawabnya, bila muflis tak ada kerja. Dalam soalan ni jelaslah, dia tak ada kerja dah, kena berhenti dah dia punya kerja, dan tidak ada apa-apa harta. Tak ada apa-apa, duit belanja anak dia bagi, boleh tak? Jadi kalau kita kata dia sudah sampai peringkat muflis yang macam ni, maka dia sudah bertukarlah. Dah dulu pegawai, sekarang ni sudah jadi asnaf. Bolehlah dia terima zakat. Bolehlah dia terima zakat. Soalan dianya, saya pula isteri dia ni nak bagi zakat pada suami. Jadi kita kena, sebenarnya soalan ni bertingkat kata orang. Yang pertama, dia muflis, layak terima zakat. Kita kata belum layak lagi, kena siasat dulu. Setakat mahkamah je isytihar muflis, dia sebenarnya ada harta dia dilarikan sana sini, kita kata tidak muflis. Kalau dia muflis dan memang dia sudah tidak ada aset apa-apa, barulah kita kata dia bertukar jadi asnaf. Yang ketiga, isteri nak bagi zakat kepada suami, boleh ke tak boleh? Ini baru timbul soalan yang ketiga. Maka di situlah khilaf para ulama mengatakan boleh. Sebab isteri tak wajib nafkah kepada suami, maka suami dia bukan di bawah tanggungan isteri. Ketika itu bolehlah dia bagi zakat. Sebab apa? Dalil dianya. Tanda saya jawab pendek-pendek ni. Majoriti ulama, termasuklah fiqh kita Syafi'i ini, mengatakan harus bagi isteri membayar zakat kepada suaminya, beri zakat kepada suaminya. Bahkan ulama Syafi'iyah mengatakan sunat untuk isteri melakukannya. Mana dalil? Dalilnya berdasarkan pada hadis Zainab. Zainab ni isteri kepada Abdullah bin Mas'ud. Zainab isteri pada Abdullah bin Mas'ud, dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah suruh kami sedekah. Jadi bila aku nak sedekah ni, nak bagi zakat ni, Abdullah bin Mas'ud kata dia lah boleh terima sebab dia miskin. Betul ke tidak? Nabi kata, wa sadaqa Ibnu Mas'ud zaujuki. Mari bolehlah.
suamimu tu boleh terima. Jadi kita kata ini masalah, cuma kita kena ingatlah untuk apa zakat itu. Kalau untuk dia nak beli makan, takkanlah kita ambil zakat, walaupun dia jadi duit dia dah, tapi dia balik dengan duit kita juga, kita makan juga, kita kata itu agak sukar dah. Kalau suami ni seorang yang muflih ni, nak bayar hutang, nak bayar tu bayar ni, bolehlah. InsyaAllah kita beri. Untuk makan-makan tadi anak bagi dah, salah masalah. Wallahu alam. Sebab itu anak kata, kalau kes-kes macam ni, seeloknya bila kita kata tanya pejabat mufti tu, elok pergi tanya pejabat mufti. Dia ada pejabat zakat dia, mungkin dia akan siasat lagi. Anak nak jawab benda-benda yang teknikal macam ni agak sukar kan, sebab kita kena tanya 2-3 kali soalan. Tapi secara umumnya macam tu. Jadi ulama kata, majoriti kata boleh isteri bagi zakat kepada suami sekiranya suami tu memang layak, tak ada kerja apa dia. Baru ni ada kerja, mari PKP ni tidur bang, kerja dia tidur bang, kata orang. Jadi bolehlah kita buat. Soalan yang kedua, bagaimana doa selepas iqamah? Kita faham dah kan? Selepas azan, jelas lah lepas azan tu. Bila kita jawab, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, bila kamu dengar muazzin, kita kena ikut sampai ke sudah. Kecuali hayya 'alas salah, hayya 'alal falah ditukar kepada la haula wala quwata illa billah. Baik. Selepas azan kita berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala, kemudian Allahumma rabb hazihi da'wati tammah sampai ke akhir. Selepas qamat macam mana? Ba'dal iqamah. Kaifa? Bagaimana? Jadi kata di sebagian ulama, contohnya Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya Mughnil Muhtaj, dia kata wa yusannu likulli muazzin wa sami' wa mustami'. Jadi eloklah orang muazzin, orang yang dengar semuanya baca doa aqibal iqamah. Selepas pada qamat ni macamlah kita azan juga. Sebab apa? Sebab Nabi sebut bainal azanaini, di antara dua azan. Jadi azan dengan iqamah tu dipanggil azan juga. Dia panggil azan juga. Maka bolehlah kita baca seperti selepas azan. Saya kata benda ni ada khilaf. Jadi ada setengah ulama katakan oleh kerana Nabi tak ajar secara spesifik, iza sami'tumul iqamah faqulu. Jadi tak payah kata apa-apa. Wallahu a'lam, ada khilaf di sini. Saya memilih pandangan yang mengatakan kita boleh jawab seperti jawab azan. Sebab taghliban baina kulli azanaini, mana azan ni dua azan. Dua azan itu dia panggil iqamat, pun dinamakan azan juga. Jadi kita jawab, tapi jawab perlahan lah. Jawab perlahan sebagaimana kita jawab azan. Wallahu alam, ada khilaf. Manakala ada orang kata saya tak nak jawab, kita kata biarkan, tapi saya nak jawab. Silakan. Kita punya penjelasan kita penuh dengan harmoni, insya-Allah. Tidak ada provokasi. Tak ada provokasi, ya. Itu sepatutnya ustaz-ustaz kita ni sepatutnya bila jawab soalan, jawab dengan cara yang lebih penjelasan lah, supaya masyarakat lebih faham. Dan jangan cuba-cuba duk provokasi lah kepada orang. Ni bila orang berbeza dengan kita sikit, label selalu kawan tu. Kata macam-macam kepada orang, memperlekehkan ilmu orang. Tidak bagus macam tu. Yang jadi masalahnya anak murid pula ta'assub. Ilmu yang betul guru kita saja, yang orang lain tidak lah. Sebab itulah saya lebih suka bila ada masalah-masalah khilaf yang sukar untuk kita nak putuskan, saya suka kalau tuan pergi tanya pejabat mufti, supaya mereka beri jawapan yang orang panggil yang lebih detail daripada kita jawab dalam masa setengah minit ini. Wallahu alam. Cuma benda-benda yang khilaf ulama, amalan-amalan yang khilaf, saya kata lebih baik kita ambil yang tak khilaf. Kaedah kata al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar daripada benda khilaf itu mustahab. Sebab itulah saya kempen, tuan-tuan dan puan-puan ni kempen beramal dengan sunnah Nabi yang sahih. Tapi kalau kita ambil contohnya orang duk tular sehari dua ni selawat-selawat yang pelik-pelik, sampai mereka terpaksa pejabat mufti kena takwil ayat-ayat.
untuk nak membetulkan balik. Kalau tak takwil nampak macam bermasalah besar. Jadi orang lain yang kritik tu sebab dia tak takwil. Dia tengok kepada zahir kata-kata, tapi orang yang nak dia takwil. Kita kata oleh kerana ada bantahan, kenapa awak nak amal? Cari yang tak ada bantahan. Banyak lagi selawat yang sahih yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita nak cari benda-benda yang tidak sahih? Wallahu alam. Itu yang pentingnya dalam masalah bacaan selepas iqamah ini, ada ulama kata sama dengan azan. Ada yang mengatakan oleh kerana Nabi tak sebut, tak payah. Jadi kita kata ambillah pandangan yang pertama tadi, kita jawab seperti azan juga. Wallahu alam. Soalan yang ketiga. Solat jamak bila balik kampung. Seorang ni sudah menetap di negeri lain. Contoh kita kata orang Kelantan duduk KL. Dah. Hamba orang Kelantan duduk di KL. Berapa tahun dah? 15 tahun, 20 tahun dah kerja sana. Jadi bila kita balik kampung, balik kampus sekejap ya, balik raya 2 hari, balik ziarah mak. Ada kenduri 2 hari balik hari ni, esok kenduri balik. Maknanya tak cukup lah, dia tak akan duduk di kampung tu minima had yang dibenarkan. Maknanya tak lebih daripada 3 hari. Maknanya kalau 4 hari, tak lebih daripada 4 hari lah. Boleh tak boleh dia jamak? Jawabnya dia jamak, jawabnya boleh. Tapi ni masalah ni. Soalan dia ni, dia kata oleh kerana saya setiap bulan saya hantar duit kepada ibu. Jadi ada orang kata bila balik ke kampung tak boleh lagi jamak walaupun duduk 2 hari sebab kita dah bagi perbelanjaan kepada ibu. Saya kata kata-kata ni bahaya ni. Apa kaitan beri belanja kepada ibu dengan qasar jamak solat? Jangan-jangan kata-kata ini menyebabkan anak jadi fobia nak hantar duit ke mak. Kita ni kalau hantar duit ke mak nanti balik kampung cuti tak boleh qasar dah, tak boleh jamak dah solat ni. Jadi kenapa pula ada kaitan jamak solat tu dengan apa? Dengan bagi belanja kepada mak. Pelik juga tu. Kita kata tadilah, mana kalau balik nak duduk lebih daripada 4 hari, maka tak boleh. Satu tak kira lah kampung kita, rumah mak kita, rumah siapa pun, nak pergi duduk mana-mana pun, duduk hotel pun, saya nak duduk seminggu sini, piknik sini seminggu, tak boleh dah. Sampai dalam perjalanannya boleh qasar, boleh jamak. Bila sampai tak boleh. Jadi isu tadi tak kira lah berapa tahun duduk luar negara pun, yang pentingnya kalau dia balik boleh je dia jamak. Cuma kalau tak ada keperluan, tak payahlah kita jamak. Kenapa nak jamak? Contohnya masjid sebelah rumah kita ya. Saya tak pergi masjid, saya jamak di rumah. Pergilah masjid, sekurang-kurangnya dah kita balik sekali-sekala. Balik tak tunjuk muka pula di masjid. Macam mana ahli qaryah kita, keluarga kita, kawan-kawan lama kita nak jumpa. Jadi eloklah supaya tidak terlalu mengambil rukhsah ini, kecuali ada keperluan. Nak kata apa? Baik. Soalan yang keempat. Hukum solat jamak dan qasar bagi mereka yang ada 2 rumah di 2 negeri. Soalan ni anda dah jawab dah. Tapi Masya Allah nampak macam ramai lagi yang tak jelas. Mungkin dia tak dengar jawapan dulu. Kita pun ulang balik sekali lagi. Saya ulaskan di sini berdasarkan kepada soalan yang ditanya oleh kepada seorang di mufti. Dia kata hal yajuzul jamak. Harus ke tidak jamak qasar bagi orang yang ada 2 rumah? Ada di rumah di Kelantan, ada di rumah di KL. Rumah Kuala Kerasa, Kuala Lumpur. Macam mana dia ni? Jawab dianya, para jemaah sekalian, kita kena tengok dia punya kategori. Yang pertama, jarak di antara rumah satu dengan rumah 2 ni, jarak masafatul qasri. Jangan kata jarak saya ada rumah di Kota Kuala Kerai, sebuah lagi di Kota Baru. Itu tidak jarak qasar. Tak boleh. KK, KL. Mana cukup syarat yang pertama. Dia itu surut syarat yang pertama boleh. Syarat dia kena cukup qasar. Maka dia juga duduk di satu tempat yang dia pergi tu jangan lebih daripada 4 hari.
Baik. Tapi bagi orang yang ada 2 rumah ni macam mana? Kita kena tengok rumah tu rumah yang mana dia duduk. Dia duduk situ. Dia duduk rumah yang paling lama di mana? Duduk sini, duduk sini. Maka kita kata orang ni ada 2 mukim. Ada 2 mukim. Dan kita kena tengok rumah mana ada anak-anak isteri. Senyap-senyap jawab. 2-2 ada ustaz. KL ada, KB ada. Jawabnya dia ni ada 2 mukim. Sebab di sini rumah dia ada isteri, ada anak, di sana juga ada isteri. Tapi masalahnya isteri dia senyap-senyap tu yang KL tu. Kita jangan tanya cakap itu. Itu cerita lain, cerita belakang kata orang. PM belakangnya tu. Tapi kesimpulannya awak ada rumah, ada isteri di sana. Walaupun mau pergi sekali-sekala tapi ada isteri di situ. Mana dia ada orang panggil pengikat yang kuat. Jadi kalau ada 2-2 mana dia ada 2 mukim. Kalau sama-sama. Dia duduk sini sekali, duduk sini sekali, kita tengok di mana tempat yang dia paling banyak duduk. Masa itulah kata di Imam Ibn Hajar, hukmul ladzina yakhrujuna fi ba'di sanah. Hukum orang yang keluar pada beberapa masa dalam setahun tu dia keluar, dia pergi pindah-pindah ke orang Arab ni. Maka kita hukum dianya, kita tengok di mana ke tempat dia duduk. Lama. Sekali duduk sebulan sini. Sebulan sini. Jadi, hak mana dia lama. Tapi yang lebih jelasnya, di manakah ada keluarga dia. Jadi kita kata tuan-tuan yang ada 2 rumah tu, kalau 2-2 ada keluarga, 2 mukim lah awak. Boleh qasar dalam perjalanan sahaja. Jangan duk ambil kata, saya ni, hak sana tu saya pergi 2 hari ya sebulan. Itu pun senyap-senyap, sambil-sambil meeting, sambil-sambil ada mesyuarat contohnya. Tapi oleh kerana dia ada anak, ada bini, maka itu rumah dia. Wallahu alam. Jelaslah situ. Contoh-contoh yang saya buat tu dia abaikanlah kalau rasa tak selesa pihak muslimat kita tu. Kalau tak buat contoh, payah nak jelas hukum ni. Hukum kena jelas, tak boleh main-main. Soalan yang kelima, suami baca Quran tak betul. Alah macam-macam lah. Seorang isteri mahal baca Quran, suami dia tak pandai. Saya dah ajar dia ustaz, waktu ajar ni dia boleh baca, bila dia jadi imam macam dia gelabah sikit, tak betul balik bacaan. Soalannya, sahkah kami dengan anak-anak yang solat di belakang dia tu? Macam mana ni? Saya nak jawab sukar ni tuan-tuan. Sebab yang tak betul tu setakat mana? Bacaan apa yang tak betul? Dalam solat ini, yang rukun dalam bacaan, di antara rukun bacaannya Fatihah. Surah lain itu tidak rukun. Kalau puan boleh sahkan bahawa Fatihah yang dibaca oleh suami itu sah lah. Kalau ayat lain ni tak kena, tidaklah terlibat dengan sah tak sah solat, cuma mungkin dia berdosa dengan sebab baca Quran tak betul. Jadi di sini sukar untuk saya bagi jawapan sah ke tak sah solat kamu, cuma kita kena nilai. Kalau dia melagak ke dia baca Fatihah pun tak betul, ghairul maghdubi itu cerita lain lah. Tapi kalau sekat sikit-sikit ghairil maghdubi alaihim waladdallin, masih ada tasamuh di situ. Kalau yang bertanya ni dekat dengan tempat saya kerja ni, nama Kias. Di Kias, Kolej Islam Antarabangsa Kelantan ni, Nilampuri ni, di Jabatan Al-Quran, sahabat-sahabat kita, dia buat klinik Fatihah. Klinik Fatihah. Bergerak ni. Musim belum PKP dulu, banyak dia pergi. Dia pergi masjid. Masjid ni dia buka klinik. Ada kertas ujian. Setiap pakcik mari baca. Dia baca, dia tanda. Orang ni boleh 80 markah, 100 markah. Jadi kalau puan ni dekat dengan Kias, sebelum pergi Jabatan Al-Quran, bawa pakcik pergi, suruh dia baca, kita tengok berapa peratus dia punya markah, kemudian PM balik ke saya, kita bagi tengok sah ke tak sah. Kalau macam ni saya nak jawab tak boleh. Sebab lahan tu berbeza. Ada lahan jali, ada lahan khafi, ada macam-macam dia punya kaedah. Wallahu alam. Yang soalan yang keenam, larangan berbisik dalam surah Al-Mujadilah ayat 9. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwan. Apabila kamu berbisik,
Jangan duk bisik benda-benda dosa dengan buat musuh pada orang. Soalan kaminya, adakah termasuk mengumpat? Contohnya adik-beradik berbincang perihal ibu mereka yang sifat tak apa elok. Mak kita tu perangai tak apa molek sikit. Jadi kita buah lah adik-beradik ni, mak ni macam gini-gini. Termasuk mengumpat mak sendiri lah tu. Termasuk dalam ni, larangan berbisik ni. Sebabnya ulama tafsir kata, fala tatahaddatsu bima fi ismun minal qaul. Jangan berbincang benda yang boleh menimbulkan dosa, ataupun berpermusuhan, ataupun apa saja yang tak baik. Jadi kalau kita bincang tentang mak kita ni, berbincang kerana nak menyelesaikan masalah, tak ada masalah. Tapi kalau bincang kerana nak suka-suka je, mak tu perangai gitulah, bahasa sini orang tua mulut lembek, cakap entah apa, ini mengumpat mak sendiri. Tapi kalau kita bincang nak cari penyelesaian, nak cari solusi bagaimana kita nak nasihatkan dia dah tua, asyik cakap pula laser je mulut tu, tak ada pahala langsung dah, tak dengar apa dia zikir. Itu insya-Allah masih dalam skop bercakap, merancang strategi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah orang tua kita. Insya-Allah tidaklah masuk dalam kumpulan ini. Wallahu alam. Yang ketujuh, bagaimana cara hendak tamatkan solat sunat bila dah iqamah. Dia kata dalam kitab Mu'tamad, alhamdulillah, orang yang bertanya ini bermaknanya dia dengar dah kuliah kita. Ana syarah pada kitab Al-Mu'tamad, siri yang ke-77. Maknanya bila kita tengah solat sunat, tiba-tiba orang qamat, macam mana nak buat? Jadi ada sini dalam hadis kan, menyebut tentang iza uqimatis salah fala salata ilal maktubah. Bila didirikan solat fardu, maka tak boleh lagi solat sunat dilakukan. Khilaf di sini panjanglah. Ada ulama mengatakan bagi orang yang baru nak mula, kita masuk masjid, kita nak solat qabliyah subuh. Sayang ni 2 rakaat ni, lebih baik berdunia kan. Tiba-tiba kita baru nak solat, Allahu Akbar. Lah, tak boleh solat lagi dah. Baik, kalau awak sedang solat macam mana? Khilaf ulama sini. Dia kata kalau kita duduk di rakaat yang kedua dah, teruskan dah sampai sudah, walaupun tak sempat 1 rakaat. Sebab man adraka rakaatan faqad adraka salah. Siapa dia sempat 1 rakaat dengan imam, maka dia telah dapat pahala berjamaah secara baik. Jadi ada yang mengatakan bila dah qamat tu, berpegang dengan nas yang zahir tadi, berhentilah solat. Cara nak berhenti tu macam mana? Senangnya nak berhenti, tak payah bagi salam pun tak apa, kita berhenti. Tak ada cakap benda asing, jadi batal sendiri, automatik solat tu. Wallahu alam. Jadi soalan dianya, bagaimana cara nak berhenti? Jadi ada ulama kata kalau bagi salam, assalamualaikum, ataupun palingnya batal lah solat secara automatik. Qamat dah. Cakap gitu pun dah batal dah tu. Qamat dah. Tak ada. Terbukalah cara nak cancel balik yang solatnya. Kemudian kita qada balik lepas pada tu. Bolehlah. InsyaAllah. Harapnya jelas lah kan. Mudah ya dibandingnya apa-apa perbuatan yang batal dah solat yang pertama tu, kita terus ya pergi. Ataupun kita berhenti automatik, kita masuk dalam saf. Soalan yang ke-8, minta jelaskan hukum puasa ayyamul bid. Dia panggil hari putih. Hari putih ni bila tuan-tuan? Hari putih ni hari 13, 14, 15. Bulan ni. Bulan kita ni, bulan Hijri ni. Itu dia panggil hari putih. Sebab apa hari putih? Sebab cerah. Bulan purnama kan tu, 13, 14, 15 ni. Ini berdasarkan hadis Nabi salah pesan kepada Abu Hurairah, "Ausani khalili bi thalathin." Kekasih aku pesan kepada aku 3 perkara, aku tak akan tinggal lagi sehingga aku mati, kata Abu Hurairah. Iaitulah puasa 3 hari sebulan, solat duha, dan tidur, solat witir sebelum tidur. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini disebut 3 hari, tak sebut bila.
Dalam hadis Abu Zar kata, Nabi SAW berpesan kepada aku, dia kata, "Idza sumta syai'an minasyahri," kalau kamu nak puasa yang 3 hari dalam sebulan ini, puasa pada hari 13, 14 dengan 15. Hadis ini rawahu At-Tirmizi wa qala hadisun hasan. Maka kita mengatakan bahawa hari putih itu ada kelebihannya tersendiri. Kan? Hari 13, 14, 15 bulan Hijri. Itu dari sudut sunnahnya. Dari sudut ilmian ni dari sudut sains. Dia kata dari sudut sainsnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena baca, ada makalah yang ditulis oleh orang ni panjang. Dia kata jiwa kita ni nafsian akan nampak gelaba pada waktu bulan cerah, waktu bulan purnama. Pada hari 13, 14, 15 ni. Jadi pada waktu tu dia punya tahyijul asabi, saraf tu bergerak, tawatur nafsi, jiwa kita jadi tak tenang. Maka bila kita puasa, dia stabilkan balik keadaan suasana-suasana itu. Tuan-tuan boleh bacalah dalam risalah, banyak orang tulis risalah tentang kelebihan apa? Kelebihan puasa hari putih ni dari sudut sains dan kesihatan. Dari sudut sains dan kesihatan ada dibincangkan oleh para pengkaji. Para pengkaji ni macam-macam dia punya kajian. Jadi saya pun tak nak baca semualah. Dia kata apa ni? Dari sudut sains. Baik, para pelajar sekalian, itulah kempen kita. Kalau boleh puasa, puasa. Siapa tak boleh puasa, kena usaha untuk berpuasa, insya-Allah. Baik, soalan yang seterusnya. Soalan yang ke-9. Kisah jenazah Muawiyah Al-Laythi yang disolatkan oleh 70,000 malaikat. Muawiyah ni, dia panggil Muawiyah Al-Laythi ni. Sahih ke tak sahih? Kisah ni panjang juga cerita. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala bawa dalam kitab dia Al-Bidayah wa Nihayah tahun 8 Hijrah dalam peperangan Tabuk. Sebutlah cerita Muawiyah bin Muawiyah Al-Laythi yang mati tu. Hadis ni cerita ni diriwayat oleh Imam Al-Baihaqi min hadis Yazid bin Harun. Dia kata kami pada satu hari dalam perjalanan balik, tiba-tiba bila matahari naik patut cerah dah, tiba-tiba gelap. Gelap. Nabi bertanya, "Ya Jibril, kenapa gelap ni? Tak nampak matahari ni, kenapa?" Dia kata Muawiyah Al-Laythi mati di Madinah. Allah hantar mari 70,000 malaikat pergi solat atas dia. Dengan sebab sayap malaikat tu mari, jadi gelap dunia ni. Ni cerita pelik lah. Malaikat ni tak macam kita, kan? Bukannya nampak gelap gitu. Contohnya. Maka Imam Ibn Katsir menukilkan daripada Baihaqi, dia kata wahadul hadis fi gharabah syadidah. Hadis ni banyak benda pelik dia punya lafaz, matan dia. Wa nakarah, maknanya benda yang pelik. Kan? Jadi rawi dia tu siapa dia? Al-Ala bin Zaid ni ulama hadis tidak terima sebagai rawi yang boleh jadi sahih dia punya riwayat. Mana hadis itu banyak nakara, banyak gharabah, banyak benda pelik, banyak benda yang tu, mana hadis itu tidak sahih. Itu kritikan siapa? Al-Imam Baihaqi. Dia bawa riwayat yang kedua, dia kata ini juga mungkar, hadis ini juga mungkar. Sebab itulah dalam Imam Nawawi dia kata dalam kitab dia Al-Khulasa ittafaqu ala dhafi. Hadis ini tidak sahih. Ittifaq para ulama Islam. Panjanglah kalau kita nak urai. Mana hadis Muawiyah Al-Laythi tu mula-mula ana dengar ni dimasyhurkan oleh seorang pendakwah terkemuka dalam dunia ni. Dia bawa, bila dia bawa, jadi tersebarlah hadis tu. Ini bahayanya pendakwah yang suhur, yang dianggap sebagai selebriti ni, bila dia bawa hadis yang menyebabkan tersebar cepat.
tersebar cepat. Tapi bila kita teliti, ulama-ulama hadis kata di kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyah, dia kata hadis ini la yasih, tak sahih. Panjanglah kritikannya, penting hadis itu tidak sahih. Bahayanya ulama pendakwah yang masyhur bawa hadis, tak teliti, bahaya. Baru ni kita sebut dalam soalan yang lepas, orang tanya tentang siapa dia baca Yasin dekat orang nak mati kan. Berapa ribu malaikat turun? Berapa puluh ribu malaikat mari. Tunggu sampai kau kapan? Sampai kau ke bumi jenazah. Hadis tu tak sahih. Tapi oleh kerana ulama yang besar bawa, habis tersebar. Saya tengok di internet, semua yang cerita hadis ni mari daripada Syekh. Jadi kita kata ini bahayanya. Syekh, ustaz-ustaz, pendakwah selebriti minta tolonglah Pak Ustazah, semak dulu hadis-hadis sebelum disebarkan. Sebab masyarakat netizen ni dia ikut ustazah. Sebab itulah kita nak jadi ustazah ni kena hati-hati. Orang dengar buah kita. Setengah-setengah ustazah yang dia panggil selebriti ni. Influencer apa dia panggil istilah sekarang ni. Hak ni jangan main. Dia live kak, ramah lalu orang tengok. Tapi kalau dia sebar hadis palsu pun, ramai juga orang telan. Sebab dia sudah siqah dengan ustaz atau ustazah ini. Baik. Soalan yang ke-10, adakah hadis yang menyatakan kalau selawat 1000 kali dapat ganjaran yang tertentu? Ada hadis. Ada hadis. Yang pentingnya selawat ni sahih. Selawat ni kita kena selawat perintah Allah dalam Al-Quran. Cuma hadis yang 1000 kali tadi. Kan? Hadis dia macam ni. Siapa dia solat? Man salla alayya. Siapa dia solat ke atasku setiap hari 1000 kali, dia tak akan mati kecuali Allah tunjukkan tempat duduk dia dalam syurga. Dia kata apa? Hadis ini la yasbut, tidak sahih. Selawat tu memang disuruh, tapi nak menetapkan pahala sekian-sekian, nak menetapkan bilangan sekian-sekian, perlu pada dalil. Perlu pada dalil daripada Nabi SAW yang jelas, yang sahih. Tak boleh kita orang panggil tangkap muak je, jangan main. Jadi panjanglah perbahasan di sini. Kita mengatakan hadis itu 1000 kali ke, juta kali ke, tidak ada yang sahih. Kalau Nabi suruh selawatnya, banyak selawat kata aku. Banyak sangat. Man salla alayya marratan, siapa dia selawat atas aku sekali, Allah Ta'ala akan selawat dia 10 kali. Itu sahih. Jadi kalau kita nak banyak, selawat banyak. 1 ganda 10 ganda, jadi banyak. Kalau boleh 1000 kali dah 10,000. Kayalah kita, dekatlah dengan Nabi SAW. Tapi nak kemukakan, galakkan dengan hadis yang pelik-pelik ni, tak payah. Jangan. Apalagi sebahagian orang itu dia tak pakai hadis terus. Habis dia kata apa? Ini syekh kami ajar, telah diijazahkan. Sedap juga sekarang ni orang guna ijazah. Tuan-tuan baca doa ni, saya ijazahkan. Waktu kita nak bagi kepada orang zikir-zikir yang pelik, kita tak kata daripada Nabi, kita kata kita ijazahkan. Waktu orang lain tegur dia kerana tak bawa dalil, dia kata ijazah universiti tu tak ada kerja belaka tu. Jadi kita ada ijazah sendiri rupanya, tak payah pakai universiti. Ini juga jadi masalah. Soalan yang ke-11, minta jasa baik. Terangkan hukum perbuatan sesebahagian daripada orang yang tak mahu vaksin. Anti-vax ni dia kata. Yang mengambil beli CJ palsu. Ada kata sampai dikata kalau ada klinik nak jual CJ palsu vaksin ni 1000 pun dia bayar. Yang penting dia tak mau injek. Sebab itu agenda Yahudi lah macam-macam. Jadi macam mana dengan kerja dia ni? Tipu majikan dengan CJ palsu ni bagaimana? Sedangkan majikan telah menetapkan bahawa orang yang sudah injek je boleh. Apakah hukum kerja dia? Dia begini, ada masalah ni, masalah 2 perkara di sini. Masalah yang pertamanya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa injek itu mudarat. Kalau ada bukti, la darara wa la dirar. Yang kedua, telah menjadi ketetapan oleh pihak Kementerian Kesihatan supaya orang yang injek cukup dia punya dos, boleh buat kerja. Jadi benda ni dipakai oleh pihak pejabat dia. Tiba-tiba dia tipu. Nabi kata apa? Man ghasyana falaysa minna.
Siapa dia tipu bukan daripada cara kami. Itulah kita kata kadang-kadang kita ni terlalu sangat berteori. Dajjal sana, dajjal sini, akhir kali kita pula pergi jadi macam ni. Sanggup menipu majikan semata-mata kerana takut tertipu dengan dajjal. Pasal itulah kita kuat sangat duk cari dajjal ni. Akhir kali na'udzubillah takut kita pula pergi jadi benda tu. Jangan lebih-lebih sangat kita dalam masalah ini. Orang panggil tawassut, bersederhana lah. Saya tak setuju dengan benda ni. Saya tak suka benda ni. Tapi oleh kerana majikan telah menetapkan syarat, sebagaimana kata di ulama qawaid al-muslimuna inda syurutihim. Orang Islam tu kita ikut syarat kita. Oleh kerana majikan kita syarat dia macam ni, kita pasal kena akur, tunduklah sikit. Pergilah, ambillah dia punya dos. Oh, tak boleh, ini Yahudi. Habis tipu syarikat tu Islam. Ini masalah kita hari ni. Nak keluar daripada sini, masuk ikut sini. Jadi sederhanalah kita dalam hidup. Banyak masalah kita ni. Dalam bila mari masalah tipu menipu dalam kerja ni, lain pula jadi macam. Baik. Soalan yang ke-12, apabila berlaku kematian, sebahagian dalam kitab yang kita belajar tu, kita fiqh manhaji ada, al-mu'tamad. Jadi apakah yang patut kita buat apabila kita menghantar jenazah ke kubur? Jawab dianya, yang pertama sekali, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi kita hantar jenazah ke kubur, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat supaya banyak berdoa. Nabi kata apa? Istaghfiru li akhikum. Dalam hadis ni, hadis Uthman ni, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza faragha min dafnil mayyit, bila selesai ke bumi jenazah, Nabi kita bersabda, istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitathbit fa innahu al-ana yus'al. Allah, mintalah kamu, minta ampunlah kepada saudara kamu ini, berdoalah minta Allah Ta'ala tetapkan pendirian dia, kerana dia sekarang ni sedang ditanya. Jadi di antara sunnahnya bila kita di atas kubur, apa dia? Kita doakan, Allahumma ghafir lahu. Tulis kata-kata ni. Nabi sebut suruh minta ampunnya, saya guna lafaz supaya tuan format mudah nak ikut. Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma thabbithu. Tiga kita minta. Ya Allah, ampunkan dosa. Ya Allah, beri rahmat kepada dia. Ya Allah, tetapkan pendirian dia untuk menjawab soal munkar nakir. Ya Allah, jadikan kubur dia taman syurga. Wafsah lahu fi qabrihi, luaskan kuburnya sepanjang mata memandang. Itu je doa, jangan duk berbual-bual. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu masa dalam sebuah hadis, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia pergi ke kubur, dengar cerita ni daripada Sayyidina Ali. Kami duduk di kubur, di bab bakit, fi janazati, duduk tunggu jenazah ni selesai. Nabi pun datang. Nabi mari. Bila Nabi mari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada kayu di tangan dia, Nabi kita ada korang tarik kayu ni. Maka Nabi kita membagi tazkirah, pendek je. Kata di para ulama, tazkirah di kubur bukan agenda tetap. Contohnya, kalau keluarga kita mati, Ustaz, oh Ustaz, jemput datang ke kubur, buat apa? Buat apa mai kubur? Nak suruh tazkirah kepada orang ni? Tidak ada. Itu dipanggil spontan. Maknanya kebetulan ustaz ada, imam ada, orang ni ada, tengok orang duduk macam lara, buah sana buah sini, eloklah kita tazkirahkan di kubur itu, supaya orang tak berbual-bual. Tapi kalau sekat jemput ada setengah tempat ni siap dengan bawa speaker, lah. Di kubur cukuplah kafa bil mauti wa'izan, cukuplah kematian itu menjadi peringatan kepada kita. Tak payahlah kita nak buat tazkirah di atas kubur panjang-panjang, pendek boleh. Nabi pernah buat. Jadi jangan jadi satu budaya lah. Baiklah. Jadi di antara amalan yang sabit yang Nabi kita ajar, apa dia? Nabi suruh minta ampun, suruh istighfar, minta sabat, bagi peringatan kepada orang. Yang lain-lain itu banyak lagi lah. Ada benda khilaf-khilaf ni saya tak sebutlah, masa kita pendek. Soalan yang ke-13, saya solat asar berjamaah
Saya solat asar berjamaah, berada di dalam saf belakang. Imam lupa sujud yang kedua rakaat akhir. Oh, Masya Allah. Dia duduk jauh, jadi orang depan tak tegur. Tak kata subhanallah. Sama ada tak tegur kerana tak sedar, atau tak tegur memang tak tahu. Dia dua ya. Kalau tahu pun dia tak perasan bahawa imam tu tukar. Tapi yang belakang ni tahu. Tiada makmum yang tegur. Adakah sah salat saya sebagai makmum? Dan ada juga makmum yang tambah sujud. Jawab dianya, mana-mana yang pasti imam dia kurang satu rakaat, satu sujud itu rukun. Bukannya sunat. Kalau dia tak tambah, maka semuanya solat itu batal. Sebab dia tahu dia tak tambah. Mana kurang satu rukun. Baik, bagi makmum yang tahu, dia tambah satu lagi, dia sujud sekali lagi, kita kena ikut tartib lah. Sujud, bangkit daripada sujud, tahayat semula. Dia tak boleh shortcut gitu. Tambah sujud sajalah, dia kena ikut tartib. Sujud, kemudian kita tahayat, kemudian kita sujud sahwi, betul lah baru kita bagi salam. Itu dia yang betulnya. Jadi orang-orang yang tak sujud tu, mana mereka solat kurang dia punya rukun, batal lah solat dia. Wallahu a'lam. Yang soalan yang ke-14, orang kata hadis dhaif, kita boleh beramal tapi tak boleh dijadikan hujah. Macam mana penjelasan? Panjang pula kita nak masuk dalam bab hadis dhaif ni. Jadi ada ulama mengatakan beramal dengan hadis dhaif itu dalam fadailul a'mal, dalam bab kelebihan-kelebihan boleh kita buat, tetapi ada syarat. Ada syarat. Apa dia syarat dia? Syarat dia yang pertama sekali, hadis itu dhaif. Ulama kata hadis ni lemah dari sudut sanadnya. Tapi bukanlah terlalu lemah. Kalau kata dhaifun jiddan, down ni. Ataupun ulama kata hadis ni maudhu', jangan kata maudhu' hadis juga lah. Maudhu' tu mana hadis palsu. Macam mana nak jadi? Ini kaedah yang disebut oleh para ulama. Yang kedua, dia ada duduk di bawah hadis lain yang menunjukkan amalan tu ada dalam Islam. Yang ketiga, jangan ada dalam rawi dia tu muttaham bil kazib. Sama lah tu, makna hadis tu palsu dah. Jadi yang keempat, jadi waktu kita nak bagi tahu tu, amalan ini ada hadis dhaif yang diriwayatkan. Jangan kata Nabi SAW bersabda. Sebab apa nak, kalau kata Nabi bersabda, kita confirm daripada Nabi. Tapi ini ada kemungkinan. Kemungkinan dari Nabi ataupun tidak. Maka, habis kita nak kata macam mana? Kita kata diriwayatkan dari Nabi. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dimaklumkan bahawa hadis ni dhaif. Ini masalahnya terlangsung tak maklum, cerita macam lah kempen. Jadi sebab itulah cerita hadis dhaif ini panjang lagi lah. Dia punya kaedah-kaedah yang disebut oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Nawawi sebut dalam kitab kita ni syarat-syarat yang tersebut. Jangan dia terlalu lemah, jangan dia dhaif, ada hadis lain yang menyokong. Dan kalau boleh tidak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dak ni Nabi kata semua. Nabi kata. Semak dalam kita hadis tak jumpa cari. Ini bahaya. Jadi kita kena jujur dengan ilmu kita. Kita kata hadis ni ada tapi dia dhaif. Jadi ulama kata dalam bab fadailul amal dibolehkan. Kita kata buatlah. Mudah-mudahan dia tu ada betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tu lafaz dia kata riwayatkan. Jangan kata Nabi kata, diriwayatkan Nabi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah syarat-syarat dia. InsyaAllah mungkin satu masa kita akan detailkan tentang beramal dengan hadis dhaif. Jadi hadis dhaif ni tak sama dengan hadis maudhu'. Naam. Tapi kalau ada hadis sahih, ada yang dhaif. Kita kempen lah yang sahih dulu. Kenapa nak up yang dhaif dulu? Sedangkan kita ada modal yang baik. Yang ni lain. Jadi kita ambil yang ni. Selepas tu, kalau tak ada juga yang lain, kita kata ada hadis. Tapi lemah dalam sanad dia dalam masalah ini. Tapi insya-Allah untuk beramal, kita kata apa? Kita kata diriwayatkan. Mudah-mudahan ada pahala dia itu kepada kita. Wallahu alam. Jadi dalam kitab ni kata hadis dhaif ni penjelasan dia. Tengok ada satu penjelasan yang baru kita nampak ni. Dia kata hukum beramal atau berhujah dengan hadis dhaif
para ulama berbeza pendapat dalam menentukan adakah hadis dhaif menjadi hujah dalam hukum, boleh beramal fadailul amal atau macam mana. Jadi kumpulan yang pertama dia kata hadis dhaif tak boleh diamalkan secara mutlak, tak boleh jadikan hujah dalam semua. Ini kumpulan yang pertama ni agak strict, syadid dipanggil. Dalam hukum tak boleh, dalam fadail amal pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab ada lagi yang sahih. Kumpulan yang kedua kata hadis dhaif hanya boleh diamalkan dalam fadailul amal, tak boleh menjadikan hujah dalam hukum. Ini ramai ulama cakap macam tu. Tapi dengan syarat tadilah. Syarat dia tadi tidak terlalu lemah, terdapat asal disebut, tidak beriktikad ketika beramal dengannya bahawa ini adalah ajaran Nabi 100%. Beramal dalam melibatkan perkara-perkara yang melibatkan kelebihan beramal saja. Kita kata wallahu alam lah. Para jemaah sekalian, eloknya kita kalau kita dah ada hadis-hadis yang sahih, amal yang tu dulu. Tak cukup sahih, ambil yang dhaif dengan diriwayatkan daripada Nabi. Mudah-mudahan ada pahalanya di situ. Ini jangan mula langkah dengan langkah dhaif dulu, langkah sahih dulu lah baru betul. Soalan yang terakhir. Nak tanya, doa sebelum salam boleh ke dengan mulut ataupun dengan hati saja? Kenapa pula soalan ni? Sebab biasanya kalau orang tanya ni, ada orang kata baca dengan mulut batal solat. Sebab dia bukan daripada bacaan solat. Kita kata Masya Allah, baru je saya ijazahkan. Kita guna ijazah lah juga senang kan. Dalam hadis ni, dalam kertas ni di ujung beberapa doa sebelum salam. Tuan-tuan tengok kan, dalam kitab Perisai Muslim pun ada, dalam zikir pagi petang lepas solat yang saya bagi tu pun ada. Ini doa-doa ni daripada Nabi SAW. Nabi kita baca, Nabi kita ajar kepada para sahabat. Kenapa pula tak boleh baca dengan mulut? Kalau baca dengan hati, orang tak panggil doa, orang panggil berfikir itu. Berfikir. Orang panggil berfikir. Yang naknya berzikir. Jadi kita baca dengan mulut lah. Tapi sekadar didengar oleh telinga kita, tidak jadi masalah. Orang kata tu tak betul. Yang kata tu tak betul. Yang betulnya, kita boleh berdoa seperti biasa, insya-Allah. Baiklah, para pelajar sekalian, kita ambil 15 dulu pada kali ini. Insya-Allah kita sambung lagi untuk soalan-soalan yang seterusnya pada hari yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.